Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, mula-mula sekali saya berseru kepada diri saya sendiri, juga berseru kepada hadirin Jumaat yang ada di dalam masjid ini, dan juga kaum muslimin muslimat yang ada di luar masjid sana, supaya sama-sama kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan takut sahaja kita akan selamat daripada api neraka, yang Allah Subhanahu wa taala sedia api neraka hanya kepada orang-orang yang ingkar, orang-orang yang kufur dan orang-orang yang kafir. Manakala kita orang mukmin, orang yang ada kalimah syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di dalam dada, neraka maka bukan adalah tempat kita, kerana syurga adalah tempat kita yang asal. Maka kita sama-samalah berdoa dengan Allah Subhanahu wa taala supaya kita boleh klik kepada tempat asal kita, tempat yang Allah sedia bagi orang-orang mukmin, iaitu syurga Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah sekali lagi saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpah kurnia-Nya dapat kita sama-sama berhimpun ramai-ramai, dapat menunaikan satu ibadat yang telah kita sama-sama kena pikul, iaitu ibadat fardu Jumaat. Maka apabila tiba Jumaat, sama-sama kita berhimpun untuk mendengar satu alunan nasihat dan khutbah yang akan disampaikan oleh orang yang bertanggungjawab. Dengan itu, saya selaku khatib di hari ini ingin melakukan satu tajuk khutbah yang jarang kita ramai-ramai dengar, jarang ramai-ramai kita ini dapati memikir, iaitu tentang mahalnya belanja anak betina kita di hari ini. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman di dalam Al-Quranul Karim, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid-din min haraj." Tidak dijadikan untuk kamu dalam agama ini daripada keberatan, kesusahan. Semua di dalam agama ini adalah senang. Apatah lagi di dalam urusan kita untuk menikah dan kahwin, untuk kita menghidupkan masyarakat untuk berpanjangan. Menikah kahwin adalah digalak oleh agama Islam. Allah Subhanahu wa taala menegah di dalam Al-Quran supaya umat Islam menikah dan kahwin. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menggalak dan menegas kita semua supaya berkahwin, lebih-lebih lagi berkahwin pada awal-awal umur. Kerana berkahwin pada awal umur itu adalah satu masa, satu ketika yang amat subur bagi manusia untuk melahirkan anak-anak dan cucu-cucu di kebelakangan hari. Tapi malang dan susahnya di hari ini, ada setengah-setengah manusia, ada setengah-setengah masyarakat dan setengah keluarga memayah-mayahkan atau menyusah-nyusahkan dalam urusan perkahwinan, sehingga di kalangan wanita ada yang meninggikan mas kahwin, sehingga orang jantan dan laki-laki tak mampu untuk melawan dan meneruh untuk berkahwin. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "In a'zaman nikah barakatan aisarahu mu'nah." Yaitu pernikahan yang paling berkat di sisi Allah Subhanahu wa taala,
iaitu pernikahan yang murahnya, yang murahnya perkahwinan, yang murahnya mahar, yang murahnya mas kahwin. Tapi di dalam masyarakat hari ini, sama-sama dan seolah-olah bersepakat, sama-sama kita akadkan belanja ini, sama-sama kita akidkan belanja yang kita nak beri kepada seorang laki-laki, supaya menunjuk kata kita ini adalah orang yang bermaruah tinggi, orang yang berpangkat tinggi, orang yang berilmu pengetahuan tinggi. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala semua itu tidak melihatnya. Allah Subhanahu wa taala dan Nabi sendiri pun telah bersabda sebagaimana yang saya katakan tadi, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, khairas sadaq aisarahu, sebaik-baik mas kahwin, sebaik-baik belanja dalam pernikahan iaitu untuk mudah. Sebab itu ada seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meminang seorang perempuan. Nabi tanya, adakah kamu ada harta? Jawab lelaki itu, tidak ada harta Rasulullah. Kata Rasulullah, kalau gitu kau carilah walaupun seutah daripada cicing yang buat daripada besi. Orang laki-laki untuk mengita-ngita apakah di rumah mereka, di rumah dia ada cicing yang dibuat daripada besi. Tapi malangnya cari juga dia, dan cari lepas cari tak didapati juga cicing yang dibuat daripada besi. Apakah lagi cicing yang buat daripada emas dan perak. Lalu itu lelaki tersebut datang lagi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku tidak dapat mencari walaupun seutas cicing yang dibuat daripada besi. Lalu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanya kepada beliau, apakah kamu ingat daripada Al-Quran? Hal indaka min Al-Quran? Adakah kamu menghafal daripada Al-Quran? Jawab lelaki itu, ya Rasulullah, aku ada ingat daripada Al-Quran surah kaza bi kaza. Aku ingat surah dan surah demi surah, ya Rasulullah. Lalu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada lelaki tersebut, uzawwijukaha iya, aku menikahkanmu dengan bacaanmu kepada perempuan tadi daripada Al-Quranul Karim. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan itu sama-samalah kita sedar, sama-samalah kita insaf, sama-samalah kita baiki, sama-samalah kita melaung untuk sama-sama masyarakat kita ini menuju kepada masyarakat yang lebih sempurna, yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, satu kali beliau berkhutbah, beliau mengucap di hadapan orang ramai, la taghlu fi sadaqin nisa, jangan kamu memahalkan ataupun jangan kamu tinggi sedekah ataupun belanja perempuan. Fa in law kanat mukrimatan dunia, kalau harta yang kamu ingin tinggi untuk meninggikan belanja itu menjadi kehormatan di atas dunia, wa au taqwa fil akhirah, atau menjadi ketakwaan untuk menuju akhirat, laula lakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aula biha, nascaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat sebelum lagi kepada kamu buat. Sidang jemaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan akhir khutbah ini saya berserulah kepada kita semua bahawa sedarlah kita, masyarakat kita dah hari ini menuju kepada masyarakat yang jauh daripada bimbingan yang dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang mahar atau belanja untuk perkahwinan di antara laki-laki dengan perempuan, sehingga laki-laki dah hari ini susah untuk berkahwin, susah untuk meminang seorang perempuan untuk jadi isterinya kerana halangan tingginya belanja. Mereka terpaksa mencari lubang-lubang, terpaksa mencari cara-cara untuk melakukan perzinayan. Apakah lagi di hari ini perzinayan yang telah dilakukan oleh setengah-setengah masyarakat, terutama masyarakat Melayu kita. Tengok kelubung, tengok berdakwah, tapi di dalam sosial, dalam Twitter, dalam apa saja mereka ni menawarkan diri. Siapa saja ingin berzina dengan saya,
boleh melalui telefon, melalui apa lain dan sebagainya. Inilah kemajuan kita masyarakat Islam tidak buat persediaan untuk menghadapinya. Dengan itu saya berseru sekali lagi di akhir khutbah ini, sama-sama kita takut kepada Allah dan sama-samalah kita meningkatkan iman kita kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat kita menjadi hamba yang berjaya dunia dan akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Wa qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fadzal muttaqun. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, di khutbah yang kedua ini, dalam masa sekitar 3 minit atau 4 minit, saya ingin mencetus satu perkara yang sama-sama kita tahu dan sama-sama kita sentuh, iaitu tak berapa hari lagi, tepat 14 daripada bulan ini, iaitu namanya Hari Bulan Valentine. Hari Bulan Valentine ini ramai daripada kalangan muda-mudi kita, sama ada yang dekat dengan kita ataupun yang jauh dengan kita ataupun yang keliling dengan kita, mereka sama-sama menyambut dan beri keagungan terhadap Hari Valentine. Mereka tidak sedar bahawa Hari Valentine ini adalah hari pemujaan orang-orang Nasrani, orang-orang Masihi terhadap agama mereka. Mereka memuja-mujakan kekasih, memuja-mujakan, meninggi-ninggikan kekasih, membelakangi perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semenjak 1400 tahun dulu telah mempesan kepada kita, suruh kita sama-sama beringat, suruh sama-sama kita beringat, la tattabi'anna sunanal ladzina min qablikum. Mung ingat mula di belakang hari esok, mu akan ikut orang-orang yang bukan dari kalangan kamu, shibran bi shibran, ikut kamu dengan mereka itu sejika demi sejika, zira'in bi zira'in, sahasta demi hasta, hatta law dakhalu hujrud dubbin, sehinggalah kalaulah mereka itu, iaitu orang-orang yang bukan daripada kalangan kamu, masuk kepada lubang bawak sekalipun, la dakhaltumuhu, nasya kamu akan ikut juga. Gambaran yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beri gambaran kepada kita semenjak 1400 tahun dulu, bahawa lubang bawak adalah lubang yang kecil, di dalamnya adalah gelap dan busuk. Tetapi walaupun begitu, bagi orang yang tidak ada iman, bagi orang yang tidak ada kesedaran, mereka sanggup walaupun lubang itu kecil, walaupun lubang itu busuk. Itulah keadaan umat Islam di hari ini. Mereka sanggup mengikuti jejak langkah yang dibawa oleh Nasara, orang Yahudi dan seterusnya. Mereka tidak sedar bahawa itu akan merutuh akidah, akan merosakkan pegangan mereka. Moga sama-sama kita insaf dan sama-sama kita sedari, sambil kita bimbing, kita ajak, kita pegang dan juga kita asuh anak cucu kita bahawa Hari Valentine adalah bukan hari yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan hari itu adalah hari yang diajar oleh seorang yang bernama Valentinus dengan seorang perempuan yang bernama Julius. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun.
fadhkurullahal azim yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat إن سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على